Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan sambung perbincangan fiqh doa dan zikir, masih lagi dalam perkara yang ke-9, bab yang ke-9, iaitu sebahagian adab-adab zikir. Disebutkan di sini dalam kitab ini, seperti mana yang kita sedia maklum, seperti mana yang telah diperjelaskan sebelum ini, adab zikir ni sangat banyak. Cuma di sini disebut adab-adab yang besar lah, berdasarkan kepada sepotong ayat, iaitu ayat 205 surah Al-A'raf itu. Jadi ayat ni, kena ingatlah ayat ni ada 7 poin. Wadhkur rabbaka fi nafsik tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawl bil ghuduwi wal asal wa la takum minal ghafilin. Daripada ayat ni dipetik 7 adab zikir. Adab ni kalau kita nak terjemah standard dia, maknanya sunnah lah. 7 sunnah yang kita boleh petik dalam bab zikir daripada ayat ni. Jadi ayat ni saya terjemah sekali lagi lah sebagai peringatan kita. Sebutlah akan Tuhan engkau, yakni sebut nama Allah. Itu maksud dia. Fi nafsik, dalam diri engkau. Mana ingat, sebutlah. Cuma setengah-setengah ahli tafsir kata wadhkur ni bukan sekadar ingat, tapi dia melibatkan sebut pada lidah, dengan tunduk dan perlahan, tanpa mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah engkau menjadi ur-uran yang lalai. Daripada ayat ini dipetik 7 sunnah atau 7 adab yang berkait dengan zikrullah. Cuma pada malam ni kita sambung poin yang ke-6 lah. Sebab dalam perbincangan akhir sebelum ni, poin yang ke-5 tu dia petik pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah yang mengatakan, dia ada 2, kita bincang sebelum ni. Ada setengah ulama mengatakan tanpa mengerahkan suara tu maksudnya sebut pada lidah tapi tidaklah terlalu kuat, sekadar dengar untuk telinga kita sahaja. Dan itulah kata Ibn Taymiyah pendapat yang kuat. Tapi ada juga setengah ulama kata tidak. Waktu tu makna tidak mengeraskan itu maksudnya dalam hati, tanpa melibatkan lidah. Tapi pendapat tu kira-kiranya tidak kuat lah. Ramai yang menyokong pandangan yang pertama itu. Kemudian dia kemukakan riwayat lain yang menyokong pendapat itulah, man zakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi wa man zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu. Itu dalil dia. Itu kita bincang dah dalam sesi lepas. Jadi pada poin yang ke-6 daripada ayat tadi dipetik poin yang ke-6, zikir itu hendaklah dilakukan pagi dan petang, bil ghuduwi wal asal. Pada pagi, asal tu mana petang. Maksudnya pagi hari dan petang sebelum maghrib itu. Maka ayat ini menunjukkan keistimewaan 2 waktu pagi dan dua waktu, yakni waktu pagi dan waktu petang. Kenapa begitu? Kerana kedua-dua waktu ini adalah waktu tenang. Dia sebut sini istirahat. Ataupun kita boleh terjemah sebab wada'ah ni salah satu makna dia waktu tu waktu agak waktu pagi ni tenang lah. Waktu pagi ni tenang dan dia bersifat tidak kalut. Kita kata wada'ah ni mana tidak kalut. Tenang. Ataupun setengah ulama mengatakan wada'ah tu maksud dia agak tersembunyi waktu itu. Sebab tu anak kata dia tidak kalut lagi waktu pagi. Waktu petang pun gitu juga, dia kalut. Petang tu alah ke kita panggil alah ke tidak kalut lah mana. Orang alah nak kelik dah. Itu maksud dia. Lepas tu ibadat, waktu tu adalah waktu ibadat dengan segar bugar.
Ataupun terjemahan seperti di sini, ibadat dan kesungguhan itu. Tapi ana lebih gemar terjemah berdasar pada kita lihat dalam huraian ulama lah, maknanya waktu ta'abbud ijtihad, maknanya pelaksanaan ibadat dalam bentuk yang segar. Dua waktu itu. Baik, tak apalah. Kukuk mana pun kalau kita tengok, maksud dia nya waktu pagi itu dia mewakili waktu siang. Ada juga ulama kita. Jadi waktu petang tu sebenarnya bukan semata-mata lepas asar, dia hampir dah waktu hujung, waktu asar tu itu dia mewakili malam. Tu. Kenapa begitu? Waktu pagi itu sebelum bermula kerja kita kena zikrullah dulu. Tapi kalau sahabat dia bukan sekadar itu. Dia akan menderma dulu sebelum dia buat kerja tu. Walaupun sedikit, memulakan kerja dengan sedekah. Itu disebut juga. Begitulah juga bila kita berzikir mana lepas asar hujung waktu tu, itu isyarat pada itulah pengisian kita pada waktu malam. Dah kita balik ke rumah dah. Sebab dalam riwayat semalam pun kita sebut di Masjid Telipuk tu kan, Nabi kata jangan keluarlah daripada rumah. Biarlah kamu rasa rumah kamu ni tempat yang paling tenang. Jangan pula rasa sebuah salah, puas duduk rumah jadi. Nabi kata tak molek gitu. Kalau keluar biarlah li amrin dururiyin. Tu kerana perkara yang sangat perlu. Tu banyak benar tu dalam syarah sebut tu, dalam sahabat ulama muzakki, ulama tazkiyatun nafs, ulama orang panggil ulama berakhlak. Memang di rumah ni kita kena urus biar dia jadi tempat paling tenang sebab di tempat ibadat. Puas sungguhlah kalau kita tidak latih beribadat di rumah. Dia kata tak kena tengok TV semua. Tu ada tak kena tu. Jadi tujuan Nabi sebut gitu, dia kata kerana di luar ni dia lebih banyak masalah. Fitnah-fitnah tu lebih banyak berlaku di luar. Tapi kalau zaman kita sekarang ni duduk di rumah tu parut lagi sebenarnya. Sebab dia sibuk dengan internet. Tak apalah. Itu atas kita lah, atas pemahaman kita dan pengurusan diri kita sendiri. Adapun waktu di antara pagi dan petang itu umumnya kita ni semua sibuk dengan urusan. Waktu pagi tu, waktu siang hari, selepas pagi dan sebelum petang dini hari tu kita kata itu biasanya orang sibuk. Allah pengalaman anak duduk di luar Kelantan dia kata memang sibuk sungguh. Jiran kita tu balik pukul 8 tak siapa lagi di rumah. Siapa dia minta buatlah kelah al-fahisha. Dia tak ada, maghrib tak ada. Tu sibuk semua. Bukan seorang tu, ramai gitu. Tu kan. Baik. Telah diriwayatkan bahawa amalan hamba dinaikkan, yakni dibawa, mana catatan harian itu dibawa pada awal siang dan akhirnya. Maka tuntutan zikir pada keduanya untuk menjadikan awal amalan dan penutupnya dengan zikir. Tak apalah kita bincang dalam konteks hadis ini. Apa maksudnya? Dalam Sahih Muslim riwayat daripada hadis Abu Hurairah. Imam Muslim meriwayatkan dengan sanadnya daripada Abu Hurairah daripada Nabi SAW, di mana Nabi bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatum bil-lail wa malaikatum bin-nahar yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lam bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kata Nabi, malaikat saling bergantian pada kamu, malaikat malam dan malaikat siang. Mereka berkumpul pada salat subuh. Nak tukar shift ni. Jadi malaikat yang menjaga kita pada waktu siang dan menjaga kita pada waktu malam, mereka tukar shiftnya pada waktu subuh dan waktu asar. Kemudian mereka yang bertugas malam pada kamu naik. Jadi hak bertugas malam itu dia naik masa naik waktu lepas asar lah. Dia naik bawa catatan hari itu, hari siang itu. Hari siang itu naik, jadi hak malam itu turun. Hak bertugas malam pada kamu naik dan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal kalau Allah tak tanya pun dia Maha tahu dah. Tu nak ayat sistem. Bagaimana kamu semasa kamu meninggalkan hamba sebagai apa ni, ketika mana kamu naik bawa catatan tu,
bagaimana keadaan hamba aku? Mu tengok dia dulu agak apa? Itu maksud dia. Maka malaikat yang bertugas itu kata, kami tinggalkan mereka semasa kami naik untuk bawa report ni kepada engkau wahai Allah. Mereka dalam keadaan salat. Dan semasa kami turun sebelum ni, dah naik ni mesti dia turun sebelum tu. Masa kami turun pun dalam keadaan salat juga. Salat ni kemuncak zikir lah. Tu. Jadi hadis ni sebenarnya dia termasuk dalam hadis targhib supaya kita jaga dua waktu itu. Mana lepas subuh tu, mana masuk waktu subuh, semaya sunat, semaya subuh, tu tak apa dah. Itulah maksud dia. Setengah ulama kata tak termasuk pun duha tu. Sebab duha tu sudah lepas waktu syuruk dah. Makna ni bab salat subuh. Lepas tu asar tu salat asar tu sendiri. Cumanya setengah-setengah ulama dalam syarah yang anda tengoklah, dia kata bukan ya betul, paling kurangnya waktu asar tu kita semaya asar lah. Dan dalam beberapa syarah, misalnya dalam syarah Adabul Mufrad pada sebut, dia kata kenapa ulama kita dulu pasal dia baca, kita tak boleh, kita kata sakit mata, jadi punah mata dua waktu baca lepas asar. Tapi ulama kita dulu waktu tu buat apa? Kini lah. Dia boleh kalau nak dah semaya dah tadi, duduk bicara tentang ilmu pula, duduk nulis tu amal kebajikan dia tinggal kepada generasi kemudian tu, dia nak tu. Jadi bukan sekadar dia semaya dalam catatan akhir sebelum malaikat bawa naik bertemu Allah itu, tapi dalam keadaan sedang menekuni ilmu, buat kajian tentang ilmu. Tu ulama kita begitu kan. Baik, tak apalah. Itu maksud dia. Yang ketujuh, larangan tidak berzikir. Anak ubah sikit terjemah itu. Larangan tidak berzikir. Berdasarkan firman Allah di hujung ayat tadi, wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu menjadi dari kalangan orang yang lalai. Orang yang lalai ini mana orang yang tidak ingat kepada Allah. Itu maksud lalai. Baik. Suratul A'raf ayat 205 bahagian akhir. Apa maksudnya? Janganlah kamu menjadi dari kalangan orang-orang yang lalai. Maksudnya orang yang tidak berzikir kepada Allah dan mengabaikan zikir. Di sini terdapat isyarat supaya kita ni sentiasa berzikir kepada Allah dan komitmen yang tinggilah kita di atas zikir itu. Amal paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah yang dilakukan secara terus menerus walaupun sedikit. Sikit pun tak apa. Allah naknya buat semua. Tidak bermusim. Inilah 7 adab agung yang terdapat dalam ayat 205 suratul A'raf. Perkara-perkara ini disebutkan oleh Al-Qasimi dalam kitab Mahasinut Ta'wil. Zikir banyak lagi kata Al-Qasimi dalam kitab dia Mahasinut Ta'wil. Dia kata hak ni banyak lagi sebenarnya, sangat banyak lagi. Orang panggil adab-adab zikir tu. Jadi sebahagiannya kita akan sebut dalam sesi akan datang lah, dia kata di sini. Hak ni ringkas. Hak ni berdasar pada ayat ni saja. Banyak lagi ada zikir. Baik. Kemudian Allah tabaraka wa taala ketika menganjurkan zikir pada ayat ini serta memotivasi supaya berzikir dan juga memperingatkan kepada lawan berzikir itu. Apa dia? Lalai. Jadi orang yang tidak berzikir ni disebut sebagai lalai. Tidak berzikir itu dikira sebagai ghafilin. Ghaflah. Jadi orang yang tidak berzikir dipanggil ghafilin. Jadi perbuatan tidak berzikir itu perbuatan juga tidak berzikir. Mengabaikan zikir itu dia panggil ghaflah. Itu dari segi istilahnya. Maka disebutkan pada ayat sesudahnya faktor yang mendorong berzikir, membangkitkan semangat kepadanya dengan memuji para malaikat yang bertasbih malam dan siang tanpa pernah rasa letih, lelah dan sebagainya. Hak tadi kita bicara 7 poin tadi suratul A'raf ayat 205. Kemudian ayat selepas tu gapo dia Allah sebut? Sebut tengok innal ladzina 'inda rabbik la yastakbiruna 'an 'ibadatihi wa yusabbihuna wa lahu yasjudun. Sesungguhnya ana terjemah terus sesungguhnya para malaikat yang berada di sisi Tuhan engkau tidaklah takabur, yang tidaklah sombong sehingga tidak beribadat kepada Allah, dan mereka bertasbih kepadanya, dan kepadanya lah jua mereka sujud. Tu. Jadi firman Allah ini yang dikatakan mereka yang berada di sisi Tuhanmu itu malaikatlah, seperti anda terjemah dalam konteks mafhum ayat ini.
Allah Subhanahu wa taala telah menyifati mereka. Allah sifatkan mereka, Allah cirikan mereka pada ayat ini bahawa mereka ini tidak takabur dalam beribadat padanya. Makna tidak takabur maknanya dia menghinakan diri di sisi Allah dengan cara beribadat. Tak ada langsung rasa sombong siapa tak beribadat kepada Allah. Tu maksud dianya. Dan para malaikat bertasbih kepada Allah tu serta sujud kepada Allah. Jadi di dalam ayat ini terdapat anjuran bagi orang-orang beriman, suatu targhib, yakni motivasi, galakan untuk mereka agar mereka meneladani para malaikat dalam bab zikrullah. Tak apalah kita baca sebab dia buat sini lengkap dah ni. Kerana bila para malaikat, cuba baikkan, para malaikat tu yang sifatnya satu hala, tidak melakukan dosa, satu hala saja, ikut saja, taat saja, tak buat salah pun, tetapi keadaan mereka tu sentiasa bertasbih, sentiasa berzikir, sentiasa beribadat tanpa lelah, tanpa penat, tak ada rasa boring pun. Jadi maksudnya ayat ni, ayatnya ke dia nampak macam cerita, tapi sebenarnya ada insyaiyah. Hak Tuhan naknya ke dia nampak macam cerita ni, tak ada suruh kita buat lagu ni, tapi sebenarnya ada insyaiyah. Ni orang panggil dalam konteks tu lah, biasa saya sebut tu lah, khabariyah lafzan, insyaiyah makna. Ayat ni zahirnya macam ayat penyata. Ayat menceritakan tentang keadaan malaikat. Hak nak sebenarnya ke dia insyaiyah dia tuntut ayat ni, kamu kena lebih lagi lah sepatutnya berzikir. Malaikat tu tak ada dosa begitu mau berzikir. Mana kalau kita lebih lagi, sebab kita ni ada dosa, kita ni sifat dua hala, silap-silap boleh jadi syaitaniyat, bukan jadi malakiyat itu. Itu makna insyaiyah daripada ayat ini. Oleh kerana itulah Imam Ibn Kathir rahimahullah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka, yakni malaikat, dengan sifat seperti itu dari segi kehebatan beribadat. Tujuannya adalah untuk ditiru dalam banyaknya ketaatan mereka dalam ibadat. So kita tiru, tu dia panggil insyaiyah lah, seperti anda sebut sana. Oleh kerana itu disyariatkan kepada kita untuk sujud ketika membaca ayat ini, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yasjudun tadi. Walahu yasjudun tu, bila sampai situ kita disunahkan sujud, dia panggil sujud tilawah tu di sini. Bila kita baca ayat ni sampai kepada wa yusabbihunahu walahu yasjudun, kita sujudlah. Kalau dalam solat pun boleh sujud dalam keadaan yang sesuai lah. Boleh sujud. Ana ingat bila baca ni di Masjid Haram, terletak arak di tepi tu, dia ingat Quran apa ni, alaika antas sujud. Ana tak sujud, ana baca ya tadi kena sujud dia tu. Dua hal dia sebut, ana pun sujud baru senyap ni. Kita pun ialah maknanya dia ingat tu, alaika antas sujud tu. Kita pun sujudlah. Ayat ni cuma jadi sebut sini dia kata jadi sujud tu disebut dalam hadis. Hadis ni kiranya kalau tengok dalam Quran tu mengikut ijma' ulama lah. Ni sujud pertama ni, sujud tilawah pertama kalau kita baca Quran daripada Fatihah. Dia ada sebut sini. Cuba tengoklah balik tu dikata ijma' tu dia buat sini. Baik, tak apalah, cuba kita tengok lagi. Baik, di sini disebutkan bagaimana keadaan saf malaikat itu. Disebutkan ala tasuffun kama tasufful malaikatu inda rabbiha yutimmuna as-sufuf al-awwal wa yatarassuna fi as-saf. Tidakkah kamu bersaf seperti saf para malaikat di sisi Tuhan mereka? Mereka menyempurnakan saf pertama dan lurus dalam saf. Hak ni sebenarnya dia sebut sini bab salat. Hak ni bab salat ni. Bila kita nak salat kan kita buat saf. Jadi saf kita dah buat betul saf. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis salah wa fi riwayatin min iqamis salah itu. Hak tu nak susupa dengan sah malaikat lah. Jadi bila sebut semaya ni maknanya sujud tu salah satu rukun dia lah. Tu. Jadi maknanya malaikat ni bila dia semaya, dia baca ayat ni dia sujud juga. Jadi kita kena sujud jugalah. Itu maksud dia. Inilah awal permulaan sujud tilawah dalam Al-Quran
yang disyariatkan bagi pembacanya serta pendengarnya untuk sujud. Ini menurut ijma' ulama. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah berkata, ini dalam kitab tafsir dia ni tafsir As-Sa'di, lebih terkenal dengan tafsir As-Sa'di. Ana minat tafsir dia sebab dia kalau untuk faham pemahaman secara ikhtisar, secara ringkas. Sikit dia tak bincang panjang. Ringkas, tapi kita tengok tu memang padatlah. Baik, apa dia kata? Dia kata kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa dia memiliki hamba-hamba yang terus-menerus beribadat kepadanya. Ayat tadilah ayat akhir. Ayat 209 tadi. Ayat akhir tu, ayat 209 tu. Jadi hamba yang sentiasa beribadat kepada dia ni maksudnya para malaikat. Tetap berkhidmat kepadanya. Yakni para malaikat. Tujuan apa tu? Kata Syekh Sa'di, agar kamu mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak menginginkan banyaknya ibadat dari kamu kerana sedikitnya ibadat yang ditujukan kepadanya. Tidaklah kata bila buat sikit, kita pun mikir nak Allah kebanyak, fikir kepada kuantiti saja. Allah tidak nak begitu. Allah tidak nak begitu. Tidak pula Allah mengkehendaki kemuliaan dengannya kerana kehinaan yang menimpanya. Mana bukanlah Allah suruh sujud gitu tu, soal kita sujud, mana kita menghina ke diri. Tujuan nak supaya Allah tu jadi kau tinggi dengan semaya kita, dengan sujud. Allah tidak maksud gitu. Dia tak sabit tu. Mana kalau kita tak sujud pada Allah, Allah tu tak tinggi. Allah tu tak mulia. Bahkan hak sebenarnya kata Syekh Sa'di, Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengkehendaki manfaat bagi diri-diri kamu dan supaya kamu mendapatkan keberuntungan berlipat ganda dari apa yang kamu kerjakan. Allah berfirman, baik, maksud dia gini. Jadi Allah suruh kamu berzikir banyak, beribadat, sujud, semaya banyak tu untuk kamu diangkat darjat, bukan untuk mengangkat darjat Allah. Allah Maha tinggi dah. Jadi Allah nak ayatnya kata Syekh Sa'di, kalau kamu nak angkat kedudukan kamu dalam konteks agama, ni kamu kena buat. Tak kira kamu Perdana Menteri ke, kamu kita kata tukar kebun kerja biasa orang kampung, tak kira. Raja pun dia nak dapat ketinggian di hari akhirat, ni jalan dia. Bukan untuk supaya Allah tu jadi tinggi. Tak sabit dengan kita dah tu. Tu kata Syekh Sa'di. Makna hak kita buat, Allah suruh buat ni, dia rakyat mu buat gini aku uilah. Dia nak ui kita, cuma dia suruh kita buat. Tu maksud dia nya. Tu. Ni orang panggil sunnatullah. Sistem yang Allah buat. Kalau kamu nak tinggi dalam agama, nak dapat kedudukan tinggi, mu kena buat gini. Semua tu merujuk kepada zikir kepada aku. Buat dia. Kalau mu tak buat pun tak ada, aku tinggi dah untukmu. Itu maksud dia. Itu tarabahu disebut dalam Arab, untuk kamu dapat keuntungan. Sebab itulah Allah sebut sesungguhnya para malaikat yang berada di sisi Tuhan dari kalangan malaikat yang di dekat malaikat muqarrabin, para pemikul arash, para pemilik keutamaan, dia tidak sombong. Padahalnya kalau dia tak buat gitu, tak apa mengapa dia tidak buat dosa pun. Tapi apa malaikat yang bersifat satu hala ke arah baik saja kehidupan dia, tu pun mereka ibadat tak reti-reti apa. Sebab hak tu sebenarnya hak Allah yang perlu kita buat. Hak Allah yang perlu kita buat. Kalau kita tak buat tu, maknanya kita telah tidak menunaikan hak Allah. Jadi kalau malaikat yang tak ada dosa pun tetap menunaikan hak itu, apakah kita? Itu maksud dia. Dan bertasbih padanya siang dan malam tanpa rasa boring, tanpa rasa lelah letih, dan kepadanya semata-mata tanpa sekutu baginya. Mereka sujud lagi, tak padan lagi dengan zikir secara lisani. Sujud pula. Sujud ni tak ada lah. Kalau kita belajar tentang falsafah salat, sujud tu kira-kira perbuatan yang paling menunjukkan kehinaan. Kalau kita buat gini pun apa itu Allahu Akbar. Nak masuk sembahyang tu kena akad Allahu Akbar. Patut letak gitu. Memang supaya hamba sungguh lah kita ni. Rokok, tapi sujud tu paling besar lagi. Sebab apa kita letak dahi tu sama lebar dengan kaki kita. Itu dari segi falsafah sujud lah disebut gitu. Baik, seterusnya, hendaklah manusia meneladani para malaikat yang mulia itu dengan istiqamah beribadat kepada Raja, segala Raja yang maha mengetahui. Demikianlah kata Syekh As-Sa'di dalam kitab dia Tafsir As-Sa'di. Maksudnya Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika melarang hamba-hambanya menjadi orang-orang yang tidak berzikir, yakni lalai, maka disebutkan sesudah itu, ni sepatutnya kamu kena ikut bila dia sebut ayat 205 tu, arah supaya berzikir dengan sebut 5 disiplin tu, 7 disiplin tu,
Lepas tu dia sebut juga, cuba tengok. Kalau anak kecek muda, cuba tengok malaikat. Tak dasar tu. Dia duk ibadat pada aku patemunya. Itu maksud dianya. Tu dia panggil irtibat bainal ayat. Perkaitan ayat 205 dengan ayat 206. Baik, habislah bab tu. Sekarang ni kita masuk pada bab yang ke-10. Zikir yang paling utama adalah Al-Quran yang mulia. Ni lah. Ni penting nak ni. Zikir yang paling tinggi dalam banyak-banyak zikir ni adalah Quran. Sesungguhnya sebaik-baik perkara yang sudah sepatutnya bagi hamba untuk dijadikan sebagai zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalam Allah sendiri tabaraka wa taala. Yang mana wahyu Allah Al-Quran itu merupakan sebaik-baik kalam, paling bagus, paling benar dan paling bermanfaat. Hadis ni kita kata zikir Nabi sebut kelebihan ni, zikir Nabi ajar kita tu dah. Selawat. Tak ada pun Nabi sebut satu huruf 10 ganjaran. Tak ada. Tapi Quran tabbat yada Abi Lahab pun. So mana setiap satu huruf tu 10 ganjaran. Walaupun tabbat yada. Tu nak ayat lebih tu. Baik. Ia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang tidak terdedah ataupun tidak didatangi kebatilan, sama ada dari depan, dari belakang, itu maknanya dari semua sudut tidak ada cacat celah. Tu nak ayatnya. Dari semua sudut tidak ada cacat celah. Quran ni ia adalah kitab paling utama yang diturunkan Allah tabaraka wa taala kepada rasul paling utama atas hambanya, pilihannya dan yang terbaik di antara ciptaannya, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang kemuliaan Al-Quran ini dan keutamaannya. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepada kamu membawa sesuatu yang ganjil, melainkan kami datangkan kepada kamu sesuatu yang benar dan yang paling baik penjelasan. Cuba tengok bagaimana Hafiz Ibn Katsir huraian ayat ni. Kata Hafiz Ibn Katsir, dalam ayat ini terdapat perhatian yang besar tentang kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana malaikat datang kepadanya membawa Al-Quran. Tak kiralah waktu mana pun, pagi ke petang ke malam ke waktu musafir ke waktu tidak musafir ke, mari sama malaikat. Tak tentu, tidak tetaplah. Kadang-kadang mari pagi, kadang-kadang mari tengah hari, tak kira malam. Kadang-kadang sudah satu kali selimut dengan isteri dia pun pernah datang juga. Sampai begitu sekali. Baik. Setiap waktu malaikat datang membawa Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti proses turunnya kitab-kitab sebelum. Baik. Sebab kitab dulu dia turun secara sekaligus. Quran ni munajjam. Itu beza dia. Kitab dulu kita kata Injil, Taurat, Zabur, seterusnya sabar. Dia turun sekaligus, butir lah. Jadi maknanya malaikat datang kepada nabi-nabi dulu tidak sekerat nabi lah. Kalau bulan Ramadan tadarruh dengan malaikat. Itu beza dia. Jadi kitab Quran ni, wahyu Allah ni hanya Quran saja turun secara munajjam, beransur-ansur dalam tempoh 23 tahun. Kalau dalam kitab usul tafsir dia sebut pula turun beransur-ansur tu berapa bentuk. Atau khilaf pula. Sampai 4 bentuk. Turun. Kalau kita baca dia akan sebutlah. Tapi secara beransur-ansur. Itu kata Hafiz Ibn Katsir. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi paling agung yang diutus oleh Allah dalam keadaan sedangkan itu dalam keadaan. Maknanya nak ayatnya penurunan Al-Quran ini kalau nak banding dengan nabi-nabi dulu dengan nabi kita ni tak serupa. Hak dulu turun sekaligus, hak nabi ni tidak. Dan turun sentiasa turun dalam tempoh 23 tahun, itu satu kemuliaan. Satu kemuliaan. Sesungguhnya keutamaan Al-Quran, kemuliaan Al-Quran dan ketinggian kedudukan Al-Quran serta posisi dia adalah perkara yang tak tersembunyi bagi kaum muslimin. Ia adalah kitab Allah, pencipta semesta alam, kalam pencipta seluruh ciptaan. Di dalam Al-Quran terdapat berita, cerita-cerita umat terdahulu, dan juga cerita apa yang akan berlaku.
di hujung kehidupan manusia di muka dunia sampai ke hari akhirat. Quran cerita. Dalam kubur pun ada juga. Ni. Ia adalah pemutus. Makna dia gini kalau kita nak ubah terjemah ni, pemutus bukan sendal. Makna semua penyataan Quran itu adalah merupakan mu'tamad. Serius, bukan main-main. Tak ada sah pun orang panggil main-main. Tak ada. Itu maksud dia nya. Sesiapa meninggalkannya kerana angkuh, maka Allah menghancurkannya. Dan sesiapa mencari petunjuk pada selain Al-Quran, nescaya Allah akan menyesatkan dia. Walaupun dia tu secerdik-cerdik manusia. Ini adalah tali Allah. Dia panggil urwatul wuthqa. Ini tali Allah yang sangat kukuh. Ia adalah zikir yang sempurna. Ia adalah jalan yang lurus. Tidak boleh diselewengkan oleh hawa nafsu. Tidak boleh disamarkan oleh lidah. Para ulama tak pernah selesai mengkajinya. Tidak membosankan kerana sering diulang. Tidak berakhir keajaiban kajian. Dia panggil dalam istilah dia panggil antara sifat Quran ini dia panggil al-mustajaddat. Kalau dia mustajad sentiasa ada maklumat baru. Lek Quran Yusuf Qaradawi kata Quran ni sifat dia mustajad, maknanya orang dulu kaji dia jumpa maklumat hak baru sesuai dengan zaman dia. Orang kemudian dia kaji, dia jumpa pula maklumat baru hak sesuai dengan zaman dia. Apa Allah tidak sebut siapa sebut lalu? Sebab apa? Hak tu cadang untuk orang kemudian. Kata Yusuf Qaradawi. Maknanya Quran ni mana ada kitab. Ada orang baca buku cerita sampai khatam 100 kali. Tugang luar biasa tu. Metako sedap buku cerita nyaulah baca doknya cemuh ya. Ada seorang ustaz dia kata kita tenggelamnya kapal benefit sekat 7 kali tu pun laik nak habis dia tu. Noyanya minaknya hamka ni. Tu tak lagi patut tinggal tak tahu mana kita tu. Quran ni tak. Kita baca mari boleh pahala cara mari. Baca hari ni boleh pahala hari ni pula. Tu kadar kita. Tapi ulama baca hari ni mari pula idea-idea baru. Tu habui berdasar pada kesesuaian dengan zaman. Tu kata Yusuf Qaradawi. Dalam kita ada kaifana ta'amalu ma'al Quranil Karim. Tu bagus kitab tu. Apa ni Dr. Yusuf Qaradawi tulis almarhum ni. Dia tulis kitab tu nak supaya kita faham bila kita baca Quran ni kita sedang bercakap dengan Allah. Sebab tu Nabi suruh nak baca Quran ni kena bersih mulut, biar ada wuduk. Apa sebab kita kecek dengan Tuhan. Tiba-tiba kecek tak faham. Sebab tu Yusuf Qaradawi kata kena umat Islam ni dia kena biar tahulah walaupun dia orang Arab pun tak tahu Quran ni kau tak ngaji. Setara Abu Jahal hebat tu pun tak erti Al-Qari'ah tu gapo. Dia tahulah Al-Qari'ah tu segi tapi maksud dia hak tersirat hak Quran no bahasa Arab tu dia erti bukan bahasa Arab tapi apa dia pun tak faham. Benda-benda gitulah. Jadi sebab tu kita orang ni bagi anda ni kena petimna pokok kita ni memahami perkataan Quran paling kurang secara harfiah tu. Kena erti tu. Sebab tadabbur tu salah satu nak ambil hak reka-reka tentang Quran. Baik, cuba kita tengok lagi di sini. Sesungguhnya, ni tak biar gitu ya. Barang siapa berbicara dengan berdasarkan kepadanya, nescaya dia benar. Barang siapa mengamalkannya diberi pahala. Barang siapa berhukum dengannya nescaya adil. Dan sesiapa mengajak pada Quran maka dia akan diberi petunjuk. Maknanya kalau seseorang itu bui dia nak ayatnya ke dia. Sesiapa bui tumpuan pada Quran dari sudut mana pun dia akan dapat kebaikan. Sesuai dengan kemampuan itu. Mana orang yang cerdik hebat, mungkin dia boleh mendedahkan Quran lebih besar daripada kita sekadar mengajar harfiah, mengajar tadabbur secara ringkas ataupun mengajar sekadar tilawah saja. Dia mungkin lebih lagi. Tak apa, sudut mana pun dia ada kebaikan. Quran ni. Cuma kena ada disiplin je lah. Sebab Quran ni boleh jadi sesat juga, tak kena gaya. Kalau pergi dengan tak kena gaya sesat Quran ni. Misalnya nak ambil sekadar terjemahan lepas tu tengok dalam bahasa Arab, ambil qamus tengok sesat lagu tu. Sebab tu ulama kata apa ni Ibnu Abbas antara yang sebut, Ibnu Mas'ud pun ada juga. Dia kata siapa dia tafsir Quran dalam keadaan tak tahu sebab nuzul, tak terjamin benar. Boleh jadi kemungkinan sesat tu tinggi. Sebab apa dia tak tahu latar belakang ayat. Ayat ni latar belakangnya apa. Jadi orang yang tidak tahu latar belakang satu perkara tu, bila dia bercakap tak kemah lah. Tak kursi lah. Ana minta maaf lah, ana sebut bukan nak kata. Ana pernah dengar sebenarnya beberapa kali. Dia kuliah lepas Hasan. Minta maaf lah sebut ni secara muslimat lah. Ana pernah dengar.
Dia tafsir Quran di kepalanya. Anak kata ustazah tak tahu kapan. Dia ikut je dia tengok ayat ni boleh pergi ke mana. Anak kata bahaya. Anak pun tak ingat tapi klik nengu kita bahaya ni lagu ni. Tu. Tak leh Quran ni. Kadang-kadang kalimah zulmun tu makna syirik. Kadang-kadang fitnah tu maknanya banyaklah. Al fitnatu asyaddu minal. Cuba tengoklah tafsir apa dia. Bak ke dia? Siap ada sibak dia. Siap ada sibak dia nak faham ayat tu dia kena faham. Kena ambil rentet dia kena ambil ayat depan dia. Tu siap ada sibak. Jadi kalau tak tahu tu, kita akan huruf tak kena. Tu. Sedangkan ayat tu asalnya konteks mana? Itulah kena ngaji tu. Baik. Sesungguhnya kedudukan Al-Quran dan keutamaannya sesuai dengan kadar yang disifatkan kepadanya. Dan keutamaannya Al-Quran adalah kalam Allah dan sifat Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada yang serupa dan mirip dengannya dalam hal nama dan sifat-sifat, maka tidak ada pula yang serupa dan mirip dengan Allah dalam hal kalamnya. Tokoh paling hebat dalam sastra pun tak dapat menyaingi kalam Allah. Ana mudahnya ana sebut dalam nota tafsir ana tu, sebab kita duk tengok tafsir ada satu kenyataan ni disebut oleh tafsir Al-Munir tu. Ana tak ingat, boleh cek semula. Antara dia sebut, ana tak ingat dia dalam bab tak silapnya ayat 80 surah Baqarah, tak silap dia orang. Menarik perhatian, dia kata ni, apa maksud Quran itu mukjizat? Apa maksud? Makna orang tak akan boleh buat Quran. Maksudnya Allah cipta kecerdikan manusia ni dia tak sampai ke tahap boleh menyaingi Quran. Maknanya limit kita ni orang paling cerdik atau mungkin dia limit dia tak akan boleh lepas Quran. Dia tak akan boleh menandingi Quran. Tak usah buat cerdik taman dia tak akan sampai situ. Memang Tuhan tak buat awal lagi dia panggil kemampuan manusia sampai perekat dia boleh menyaingi Quran. Allah tidak buat. Tu makna mukjizat Quran. Mah tu dia sebut tu. Mana tak usah duduk berangil lah nak buat sebab Quran tu. Sebab Allah buat kemampuan kamu secerdik mana pun. Limit dia setakat tu. Dia tak boleh atas pada Quran lagi. Bagus tu. Itu makna dia. Baik. Baik, seterusnya. Bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala kesempurnaan yang mutlak. Tak boleh nak banding lah. Pada zat dia, nama dia. Tidak ada sesuatu yang menyerupai antara ciptanya. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu di antara ciptanya. Maha tinggi Allah dan maha suci daripada sama dengan makhluk dia. Ni asas tauhid ni. Ni asas tauhid. Asas tauhid ni maknanya hak lawan syirik tu. Apa dia? Laisa kamitsli syai' wa huwas samiul basir. Allah ni tidak ada yang serupa dengannya sesuatu pun, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Kalau Syah Ismail Syahid mudah dia urang ayat ni. Dia kata ayat ni Allah nak ayatnya, kita tak boleh nak banding dia dengan makhluk. Tu. Mana tidak ada sifat nisbiyatullah. Tidak boleh, Allah tidak bersifat relatif. Mudah dia sebut. Mudahnya dia buat macam tu gini. Hak kita orang panggil juara lari 100 meter telah kita tak. Sejak nak beza masanya. Kadang-kadang setengah saat perut dia, kebetulan perut dia pergi dulu. Macam contoh. Gitu ni. Ataupun kepala dia pergi dulu. Kadang-kadang sebab kita tengok pelayu. Kadang-kadang bila siapa tup, dia pergi ke depan kepala dia. Maknanya kadang-kadang 2-3 saat je. Beza. Orang panggil apa? Hak juara dengan hak yang kedua. Dia ketiga. Kadang-kadang semua tu dalam satu saat tu saja beza. Hak ni boleh nombor 1. Hak ni boleh nombor 2. Hak ni boleh tu. Maknanya kehebatan dia tu selepas melalui proses pertandingan. Allah ni tak boleh kita nak buat gitu. Sebab tu itulah istilah Allah ni comel mutlak. Allah ni mengetahui mutlak. Mutlak ni maknanya tak ada had. Manusia dia hak benar tadi tani tahu rupai belum tentu lagi dia benar. Kau ni tak tidur berlatih. No, siapa selok kerok. No. Boleh jadi benar. Kau tu kau menurun tubuh dia misalnya. Atau tua sikit, buang mau sikit, tak lagi lah. Tu orang panggil juara. Sebab ratu cantik gitu juga. Sebab tu Hasan Aban Nakah dalam kitab Dawabit dia tu, dia kata, orang tu comel, kita udah ya. Betul. Kita kata ratu ni comel. Ni dia banyak kawan ni. Ada lagi kamu kita comel, kita tak ayat ke dia. Patut dia kena bersyukur lah. Maknanya nak ayatnya dia agak comel ni semua kau, daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dah.
Gitu ya, tu dia panggil tidak mutlak, dia panggil majazi dalam istilah dia. Comel kita ni comel majazi, cerdik pun majazi. Bila-bila masa boleh hilang, hak cerdik tu selama mana orang cerdik asalnya jadi gila. Tu majazi dia panggil. Orang kampung ana tu tak sedih. Ana rasa ada lagi dia, ana tak pasti. Ana pun baiknya dia. Pelajar cemerlang, terbaik di kampung kebahagiaan. Dia pun comel putih sepu. Lepas SPM jadi gila. Allah sedih mak dia. Tengok ana dia hamak lari ketak kecil kepala kita. Barang kita baik kan dia. Kita pun tak tahu apa jadi lagu tu. Ana tanya kata apa habis. Ada tak sebut nama lah. Kita kenal lah. Duduk sekapung. Tiba-tiba jadi gila. Tu nak ayat bui. Ada cerita dia tapi anda tak tahulah sebab apanya. Boleh kau tak sebut tahu ni? No. Tak sebut tak? Tak sebut Maulid Haji tak boleh sebut tu. Nak tanya ana lepas ni ana ayat, ana boleh ayat. Dia ada cerita dia. Mudah kat berkait dengan kubur tu kenali lah. Mudah tu kan senang cerita. Tapi ayat separuh tu. Sedih. Tapi bahasa nak ayat benar ni nak. Ayat lah. Dia gini, dia satu ketika dulu memang orang kapur cerita lah. Ayat tahu no. Dia hanya tahu benda tak malik terbaik buat. No. Ambil pergi basuh batu dan saya tu kenali tu nak minum air untuk anak pergi puasa. Bukan seorang, satu kumpulan dia. Takdir Allah SWT. Orang lain tak kena ke anak dia. Sedih. Orang gitu cerita dia hendak mikir tu kata kerana Allah nak tunjuk. Orang tahulah kau tu. Ma'ruf dalam kapur tu. Tapi sedih kita pun doa ke dia, mungkin kita baik dia peringkat kakak ada. Siapa kali ni? Akhir sekali terpaksa buat penjara. Nak ayatnya majazi, bukan mutlak. Cerdik ni boleh hilang bila-bila masa. Setengah tu hilang sekaligus, sepuluh tu hilang sekaligus. Setengah tu hilang sikit-sikit. Lupa ingat tu. Pada cerdiknya tu dia panggil majazi. Allah ni mutlak. Bila mutlak ni tak ada ruang untuk hilang. Tidak boleh dibuat pertandingan Allah ni. Itu orang panggil mutlak. Untuk mudah faham. Kalau kata gapo ni yo mutlak, ni payah nak faham. Itu lah maksud mutlak. Tu kan. Kalau boleh buat bandingnya, maknanya 10 budak. Ada satu cerita, guru kita juga cerita nak ayat untuk mudah faham. Jadi ada budak sekolah tu dia ayat kaedah esok cikgu suruh pakai baju comel sebab dia panggil dulu dia panggil nazir nak mari. Nazir ni kepada nazir. Nazir sekolah lah. Dia panggil musyrif tu dia bahagian pemantau dia mari. Jadi cikgu suruh pakai molek sokok, pakai piyah molek kena basuh dulu baju kena gosok. Jadi budak ni gambar lagu mana Nazir ni. Dia nanti pergi mana kalau tak rasa kalau demam pun dia. Sebab dia nak tahu Nazir ni jenis lagu mana. Dia pergi tengok Nazir pakai bus jaket, pakai sokok comel lah. Dia klik rumah dia datang lagu mana Nazir comel abang sepuluh Tuhan tu. Kejut aja dia. Dia buat gambar dia kata sepuluh Tuhan Nazir. Dia tak ada nak ayat comel lagu mana. Tak ada dah paling comel Tuhan. Dia buat banding dengan Tuhan. Tapi muja budak tu kafir dah dia. Nak ayat comel. Budak ni lepas tu ngapa Quran bisa benar dia. Dia kata sekuk ni sedap nak pecah kepala makan. Dia jenis gitu je kecil lagi. Kata nak mana sedap ni dia bandingkan dengan pecah kepala. Ada pasal tu nak mana? Anak-anak ayatnya kita tak boleh banding gitu. Maksud Allah ni mutlak, kita tak boleh banding. Tu maksud laisa kalam syai. Sebab itulah atas ayat ni bila Tuhan kata dia ada tangan, tak usah banding dengan tangan kita. Bukan sebab tangan kita. Tangan harus sesuai dengan dia. Tu maksud dia ni. Apa yang awak gitu litah sebab tangan cik awak tu? Awak ni ada masalah ni. Jangan dikata kau orang lah kalau awak ada masalah. Gitu mudah faham. Jadi Syekh Ismail Syahid tu kita baca buku dia mudah faham. Risalatut Tauhid. Baik. Abu Abdurrahman As-Sulami dia kata, keutamaan Al-Quran atas semua perkataan adalah seperti keutamaan Tuhan di atas makhluk dia. Beza Quran dengan kalam Allah, orang panggil Quran. Kalau nak beza dengan kalau kita nak buat perbezaan lah. Lagu mana kita nak buat perbezaan? Quran ni kalam Allah lah. Sepertilah kelebihan Allah berbanding makhluk. Allah ni Khaliq. Seperti perbandingan Khaliq dengan makhluk. Begitulah perbandingan kalam Allah dengan kalam manusia. Kalam Allah tu Quran tu lah. Sebab tu hadis Nabi disebut kalam Allah juga. Wahyu juga. Wahyu. Tapi wahyu tidak seperti Quran. Dia panggil al-wahyu ghairul matlu.
Hak tak boleh baca dalam semaya. Jangan baca hadis dalam semaya. Walaupun tinggi mana ngaji hadis. Baik, ana ambil sikit lagi kita habis itu kan. Lafaz seperti ini telah dinukil sampai jadi Abdul Rahman As-Sulami dikata keutamaan Quran atas semua perkataan. Makna kalau nak banding kalam wahyu, yakni Al-Quran, nak banding kalam manusia, samalah seperti perbandingan Allah sebagai Khaliq dengan makhluk yang dia cipta. Jauh nah beza tu. Tak boleh nak banding tu, nak beza. Siapa tak boleh nak banding dengan Allah. Lafaz seperti ini, seperti yang disebut oleh Abdul Rahman As-Sulami ni, sebenarnya telah dinukil. Rupanya kata-kata dia ni merupakan orang panggil iktibas. Iktibas ni dia tersebut palgiat lah. Dia petik, dia ambil kata-kata orang ni. Jadi kata-kata sebenarnya itu kata-kata Nabi. Dia sebut secara umum, dia tak ayat Nabi kata. Dia panggil, dia kalau bahasa dia panggil iktibas. Kadang-kadang adalah sedikit perbezaan kalimah tu, tapi maksud dia kala Nabi. Jadi ulama kata sebenarnya Abdul Rahman As-Sulami kata tu sebenarnya iktibas. Dia petik kata-kata Nabi tu. Namun penisbahan kepada Nabi tidak dapat dibuktikan seperti yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, dan selainnya di antara imam ahlul hadis. Adalah dinukil kata rupanya dia kata dia iktibas kepada hadis Nabi. Dia ambil tu. Idea tu ambil situ. Tapi setengah ulama kata tak boleh nak bukti. Supaya Imam Bukhari sebut dalam kitab itulah Khalqu Af'alil Ibad, dalam kitab dia. Bukan kitab Sahih Bukhari, ni kitab lain. Begitu kan? Baik. Adapun maknanya adalah hak. Makna Quran itu adalah hak tanpa ada keraguan. Tidak ada keraguan dalam hal kebagusan Al-Quran, kekuatan Al-Quran, kelurusan Al-Quran, keindahan kandungan Al-Quran. Para ahli ilmu telah memaparkan sejumlah nas untuk mendukung kebenaran maknanya. Bahkan Imam Bukhari rahimahullah menjadikannya sebagai satu tajuk bab dalam perbahasan tentang keutamaan Al-Quran dalam kitab Bukhari, dalam kitab sahih dia. Beliau sebut dalam bab ke-17 dalam perbincangan tersebut, bab dia kitab ni dia gini, kitab ni mana tajuk besar. Bab ni pecahan tajuk. Tu dalam bahasa Arab. Jadi dia kata mana? Bab keutamaan Al-Quran berbanding seluruh perkataan-perkataan yang ada di dunia. Tu. Lalu beliau menyebutkan dalam bab ini dua hadis yang sangat agung. Ni hadis ni kita bincang minggu lepas. Minggu lepas kita bincang ni. Nas yang dikemukakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahih dia. Dua hadis ni nak ayatnya keutamaan orang panggil kalam Allah berbanding kalam manusia. Itu kita bincang minggu hadapan insya-Allah. Jadi ana setakat itulah dulu. Jadi maknanya kena faham tujuan kita ni supaya kita memperbanyak baca Quran. Berbanding hak lain. Hak lain hak Nabi sebagai pemangkin, sebagai tambahan saja. Hak orang lain jangan sekali ambil. Biar dia nampak comel tahu mana pun. Jangan ambil. Itulah gitulah, malah sebut banyak gitu ya. Buat serabut perut nak. Bunyi nak mari pula ni. Tak ada arah nak mana. Uji Allah. Wallahu a'lam. Kita berhenti setakat tu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.